orang kat luar sana banyak yang negatif. Okey. Kita nak bagi pun ramai orang tak nak. Okey, nak bagi free pun banyak tak nak. Macam contohnya kalau macam sign up untuk business Amway. Sign up RM60. Kalau beli 3 kali 200 you dapat balik duit tu kan. Even sign up APC pun you dapat balik. Sign up RM20 you dapat diskaun RM60. Dapat duit balik. Tak suka boleh hantar balik. Itu pun orang tak faham, tak nampak. Okey. Banyak itu adalah contoh dan banyak lagi benda-benda kat luar yang kita nampak tapi orang tak nampak. Okey. Kenapa jadi macam tu? Kenapa mesti berubah? Tapi untuk berlaku satu perubahan kena ada dari dalam. Mesti ada kemahuan daripada orang itu sendiri. Okey. Kalau orang tu tak mahu berubah, you ceritalah macam mana sekalipun, bagilah banyak mana sekali duit macam dia tak nak lah kan. Sebab kalau kita bercerita pasal duit, Amway boleh buat duit juta-juta macam Solah selalu FADC Solah selalu cerita. Tapi kalau you bercerita kat kampung-kampung, kat pakcik-makcik kat kampung-kampung, dia orang tak nak duit. Bagi kereta besar pun dia orang tak nak. Bagi dia orang, kalau hari-hari pergi sembahyang kat surau sebelah rumah pun dah happy. Kalau boleh pergi buat haji, itu pun dah cukup bagi mereka. Okay? So keperluan orang ni berbeza. So untuk berlaku satu perubahan mesti ada kemahuan daripada orang itu sendiri. Dan Allah juga tak akan mengubah nasib kita kalau kita tak nak. Sebab apa ini telah dinyatakan dalam Al-Quran sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah ala yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya kita tak boleh salahkan pada takdir kita jadi miskin ataupun kenapa kalau kita dilahirkan miskin, okey, kita tak boleh buat apa. Sebab itu memang ditakdirkan. Tapi kalau kita mati dalam miskin, itu salah kita sendiri. Tak boleh salahkan takdir. Sebab apa? Sebab semua orang dilahirkan ke dunia ni zero, tanpa apa-apa. Okey? Mungkin dia dilahirkan sebagai anak raja, anak sultan. Tapi itu tidak menjanjikan bahawasanya dia akan jadi raja, akan jadi sultan. Mungkin kalau itu adalah kesultanan yang terakhir. Dia adalah raja terakhir, mungkin dia punya kerajaan itu akan runtuh sebelum lepas tu, kita tak tahu. Dan mungkin kita dilahirkan sebagai orang biasa-biasa. Tapi mungkin kita juga akan jadi Perdana Menteri, mungkin juga jadi Founders Club Ambassador. Kita tak tahu. Tapi yang penting mesti ada kemahuan. Kalau tak, benda tu tak berlaku. Sebab apa? Bila ada kemahuan, kita akan ambil tindakan untuk mencapai kita punya cita-cita. So, untuk berubah, yang pertama mesti ada vision. Visi. Apa itu visi? Apa itu vision? Vision maksudnya seni. Maksudnya the art of seeing what is invisible to others. Maksudnya kita boleh nampak apa yang orang tak nampak. Maksudnya kita boleh nampak in future. Bukan kata-kata kita boleh tahu apa akan terjadi, tapi kita boleh bayangkan. Maksudnya kita ada matlamat, kita impian besar ke depan. Okay. So that is vision. Kalau kita tak ada vision, kita tak tahu. Contohnya kita masuk Amway. Kita tak tahu nak buat apa. Apa tujuan kita masuk. Sebab kawan kita suruh masuk, bapak kita suruh masuk, kita pun masuk. Tak tahu apa-apa. Tak tahu apa nak dapat dalam Amway tu. That's why kalau kita ada vision, okay, I sign up Amway, this year I will achieve 21%. And in another 2 years, I akan capai Sapphire, Emerald. In 3 to 5 years, I will achieve Diamond. Itu yang contoh. Visi kita dah nampak perjalanan kita dalam Amway ni sendiri. Okay. So, setelah ada visi, kita kena ada mission. Mission maksudnya menceritakan apa vision kita tadi. Maksudnya, how, macam mana kita nak capai, kita punya matlamat tadi, visi kita tadi kan. Contohnya, kita kat sini kan, daripada kepompong, macam mana nak jadi rama-rama. Step by step, stage by stage. Kalau sebelum kepompong ni apa, dalam dia ulat beluncas kan. Begitu juga kita, bila kita sign up business Amway, kita starting, kita macam ulat beluncas, tak tahu apa-apa. Kita tak tahu kita akan jadi rama-rama suatu hari yang cantik. Tapi, untuk capai sesuatu tu, itu adalah satu proses. Kalau kita tak faham, kita tak ada cara macam mana, tak lay out the plan, so mungkin kita tak akan capai. Because of that,
Okey, kita mesti ada impian yang besar. Untuk berubah, kita mesti ada impian yang sangat besar. Sebab apa? Kalau impian kecil-kecil, contohnya, saya buat Amway sebab saya nak dapat RM30, RM50 sebulan, okeylah boleh bayar top up telefon. Impian tu kecil. Setakat nak bayar top up telefon, tak payahlah buat Amway. Setakat jadi customer cukup lah. Seriously. Sebab Amway itself ditubuhkan dengan vision dia sendiri ialah membantu ke arah kehidupan yang lebih baik. Itu Amway punya vision. Dia nak bantu kita supaya kita sebagai partner dapat mengubah kehidupan yang lebih baik. Dengan nak capai 3%, tak mengubah pun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Okey. Orang kata no significant effect. Tak ada kesan yang begitu wow. That's why kita kena ada sesuatu yang besar, sesuatu yang kita impikan yang tak mungkin dicapai dengan cara kita buat kerja harian kita. Contohnya kalau you sebagai cikgu, you dah tahu skema cikgu macam mana. Kalau cikgu perguruan, cikgu degree, cikgu master, cikgu PhD, berapa tangga gaji dia. You dah tahu macam mana. Dengan gaji macam tu, apa yang you boleh dapat. Okey. Dan begitu juga Amway. Amway dah bagi level-level pin-pin tertentu. Tapi pendapatan Amway adalah unlimited. You tentukan sendiri banyak mana you nak. That's why you need something bigger than whatever you are doing now. Okay. Itu yang maksudnya impian yang lagi besar. Impian yang mungkin tak dicapai dengan cara biasa. So in order to be extraordinary, you have to do something extraordinary job. This is what I mean by impian besar. Okay. So kalau dalam MBA macam mana? Pertama ialah kita kena berani tukar kedai. Tukar jenama. Okay. Daripada sebelum ni kalau kita pergi shopping ke kedai-kedai, okay, biasa di Giant, Guardian, Carrefour, Jesco apa semua ni. So sekarang apa yang kita buat? Bila kita sign up business Amway, kita tukar kedai tu kedai Amway. Sebab apa? Barang-barang yang kita beli kat kedai-kedai tu, okay, semua ada di kedai Amway. Mostly memang ada, kecuali barang-barang basah lah, ikan, beras. Sebelum sekarang ni belum ada lagi. Tapi yang lain-lain, alhamdulillah sudah ada lah. Sedia ubat gigi, shampoo, semua tu memang dah ada. Lotion macam tadi Farah ada bercerita tentang Alana Lotion, Fazlina ada bercerita tentang artistry, memang sudah ada. So produk-produk kecantikan, health and beauty, vitamin semua memang ada. So tak payah pergi beli kat kedai kat luar sebab kedai kita ada sendiri, kecuali barang tu tak ada di Amway dan baru you beli sendiri kat kedai kat luar. Contohnya kalau you sendiri buka kedai nasi lemak, you nak makan kat kedai you, nak makan kedai sebelah. Mesti makan kedai sendiri kan. So this is what happen dalam bisnes ni. Kita dah ada market seluruh Malaysia, 24 hours. Okay, boleh order online, free delivery kalau order lebih dari 200. So kenapa nak pergi beli kat luar? Buy from your own shop. Okay. Bukan setakat dia kan tukai brand. Tukai brand. Contohnya gosok gigi, semua orang gosok gigi kan. So kalau sebelum ni pakai brand C, tukar kepada brand Glister. It's as simple as that. Kita bukan suruh downline kita atau kawan-kawan kita selama kita bila saya nak Amway bukan suruh beli barang RM10,000, RM20,000 so capai 21% terus. No. Kita suruh tukar brand, tukar kedai. Guna barang-barang yang you guna. Cuma dari kedai berbeza dan jenama berbeza, itu aja. Okay. Dan seterusnya, bila kita dah guna, okay, kita dah beli, kita kena berani berkongsi dengan kawan-kawan saudara mara kita, okay, orang terdekat yang kita kenal, okay. Sebab apa? Mereka kenal kita. Jadi bila kita buat kesalahan ke, mula-mula buat bisnes ni kan, bercerita bergagap nak cakap pun tak boleh apa semua kan. Tak apa, sebab kita boleh gunakan saudara mara kawan-kawan kita sebagai training. Lepas tu sebab apa? Bisnes hanya bermula bila kita berkongsi dengan orang luar, orang ketiga. Okay, orang kita tak kenali, strangers. You bayangkan kalau you buka restoran, yang datang situ yang adik-beradik, saudara mara, agak-agak kedai tu berapa lama boleh bertahan? Sebulan, 2 bulan, lepas tu mesti tutupnya. Sebab apa? Bila kita buat bisnes, kita kena berkongsi, kita kena buat jualan, kena ada transaksi dengan orang luar, orang ketiga.
selagi kita buat sama-sama adik-beradik, jual kat bini, jual kat anak, kedai tak lama lah. Start tutup lah kedai tu. So suka tak suka, kena berkongsi dengan luar. Kena war-warkan. That's why kita buat TMVT supaya belajar sekarang ni, orang banyak buat online kan, supaya kita belajar buat video, buat audio, macam mana nak share dengan orang ramai kat online. Sebab online satu dunia pun boleh tengok. Okay? Dan bisnes kita memang satu dunia, tapi sebelum tu kita fokuskan dalam Malaysia dulu. Okay? So, dan begitu juga dengan kawan-kawan, dengan customer kita, dengan downline kita yang kita dah sponsor, kita kena servis. Alright? Sebab kalau kita start main jual je, okay, tapi tak ada servis, tak ada follow up, lama kelamaan customer tu akan hilang walaupun dia kawan baik kita sendiri. Sebab apa? Kenapa? Sebab produk tu, okey, saya bagi contoh. Contohnya macam ni. Mouse spray gini kan. Kalau beli dengan siapa-siapa kat luar pun harga dia pun sama juga. Produk yang sama. Even beli kat Lazada pun mungkin kadang-kadang mungkin lagi murah daripada ni. Tapi apa yang membuatkan kawan-kawan kita, saudara mara kita memilih anda untuk membeli daripada anda? Apa beza dia? Perbezaannya ialah bergantung kepada servis. Bagaimana anda melayan seseorang customer anda itu sendiri. Tak kisahlah itu kawan baik ke, stranger ke. Sebab kalau ikut pengalaman saya, kawan-kawan atau saudara mara ni kebanyakan ni dia hanya bermula pada kita masa mula-mula buat je. Kenapa? Sebab kasih can. Sebab akhirnya abang aku jual, aku ambil lah satu, beli minyak hitam ni lah. Tapi lepas tu dia bersih-bersih kata, few months later, dia pergi ke kedai juga. Sama juga Sabu tak cerita. Kita pergi cerita, dia pun belilah, kasih muka. Okay? Sebab apa? Sebab kita, bila kita berjumpa, kita tak layan dia sebagai seorang customer. Kita layan sebagai kawan-kawan, kita layan sebagai saudara mara. So, saya ingat lagi perkongsian daripada Allahyarham Dr. Aziz. Okay. Dia kata, untuk berjaya dalam bisnes ni, kita kena pastikan kita ada something yang unik, something yang different, yang membuatkan orang nak barang, orang datang cari kita. Okay. Sebab apa? Sebab kalau orang nak dapatkan barang tu, kat mana-mana orang boleh dapat. Tapi apa yang ada perbezaan pada diri kita? Kenapa saya mesti beli barang daripada you? Sedangkan barang tu saya boleh beli daripada jiran saya boleh beli online, saya boleh beli kawan office. What makes you different? Kalau kita tak boleh nak cungkil, nak buat something supaya diri kita ni unik kepada orang tu, sampai bila-bila kita takkan dapat mengekalkan customer tu. Itu hanya ada jika anda, kalau kita berani berkongsi dan berkhidmat dan beri yang terbaik. Dan selalu follow up dengan kita punya customer dan juga kita punya down the lines. Okay. Dan macam mana nak buat, itu kena belajar. Okay. Tapi belajar, ramai orang tak suka. Orang Melayu kita. Contohnya pada meeting malam ni. Meeting malam ni kan. Bukan meeting malam ni je lah. Kalau meeting tiap-tiap minggu. Minggu kita buat 2 kali. Kalau tengok pada keahlian dalam kumpulan tu beribu ada kan. Hampir 4,000 orang. Tapi yang betul-betul datang, yang datang tengok yang online tu hanya 10% je. Mana pergi selebihnya? Mana pergi keahlian orang-orang yang ramai-ramai tu? Adakah sebab mereka dah pandai, dah dapat PhD, dah tahu semua dah capai diamond, semua tak perlu belajar kat kelas? Itu anda tanya diri anda sendiri. Mana pergi downline anda sendiri yang ramai kan? Yang tersponsor ramai-ramai tu. Anda tengok kat sini. Dalam gambar ni. Yang pakai tudung pink ni. Okey. Yang ini ialah double diamond. Kak Anissa. Dia double diamond yang kedua di Malaysia. Dia datang di kita punya majlis dulu, kita adakan di KDE. Dia walaupun dia datang, masa tu saya duduk sebelah dia, suami tak datang masa tu. Okey. Dia kata walaupun dia double diamond tapi dia pergi ke mana-mana dia masih ambil nota. Sebab apa? Dia masih belajar. Tahu tak anda, dalam dunia MWay ni, pangkat tertinggi orang Melayu ialah double diamond sahaja. Dan beliau adalah salah seorang daripada double diamond yang ada dari dunia ni. Dia pun masih belajar dan masih ambil nota.
Anda semua ni yang masih bagi tak sampai, kita semua yang belum sampai level ni, adakah buat macam tu? Buat apa sekarang ni? Tengah main WhatsApp. On tapi tak dengar kan? Mute suara, dengar lagu. Ini double diamond. Yang sebelah dia pun tu diamond. Tengok tu. Diamond Abang Ramli, Kak Izzah, sebelah tu pun EDC. Semua orang ambil nota. Yang lain-lain macam mana? Adakah meeting yang macam sekarang orang buat santai kan? Tengok baring-baring, kat sebelah tengok TV. Ada tak orang ambil nota? Sebab apa? Kalau kita tak bersedia nak belajar, tak berani nak even online pun ni. Sekarang ada live kat YouTube, ada live kat FB, okay, ada live kat Zoom. Yang ini pun susah nak hadir. Kita kena bayar pun sekarang kan. Okay. Sebab saya ingat kalau dulu Emerald Kaya selalu cakap, kalau tak datang meeting 21 kali berturut-turut, kena reset balik. You tak kira lagi buat MW. Kita tahu tak kalau 21 kali berturut-turut, itu lebih kurang 6 bulan. Maksudnya kalau 6 bulan you konten sekali kena start balik zero. Itu baru orang kata nak belajar. Sebab apa? Bila you dah buat lebih daripada 21 kali itu, maksudnya baru lekat jadi habit. Bila lekat jadi habit, you rasa dah tak selesa. Bila ada time meeting, mesti nak datang. Hujan ke apa-apa. Dato' Azmi, Diamond Dato' Azmi pernah kata. Dia kata, untuk kumpulan dia, ada 2 sebab dia tak boleh datang meeting. Satu, sebab you tak ada kat situ. Itu dulu sebab kita buat meeting kat center. Sekarang, yang tu dah void, tak kira sebab apa. You tak ada kat situ pun, you ada handphone. Selagi ada data, ada internet, you boleh datang. Dan kedua, dia kata tak boleh datang meeting kalau you mati je. Kalau tak, kena datang meeting. Sebab apa meeting? Meeting dah tempat kita belajar untuk kita dapat semangat. Tengok kawan-kawan yang berjaya. Sebab ni bisnes ni masih berjalan. Maksudnya you buat, kita buat, dia tak jalan. Okay. That's about meeting. So, bila kita dah guna, dah berkongsi, kita dah memberi khidmat, saya pasti kita hadapi banyak cabaran. Sebab apa? Nak jual orang tak nak beli. Betul tak? Nak sponsor orang tak nak sign up. Nak jumpa orang, nak servis orang busy. So macam-macam. Because of that, dalam bisnes ni, okay, ramai orang akan keluar masuk. Based pada statistik, kalau you tak buat apa-apa, you tak jaga you punya downline betul-betul, dalam masa 2 tahun, 80% akan hilang. That's why kerja ni kena buat consistently. Okay? Kena buat secara konsisten. Kalau tak, you sponsor hari ni, mungkin setahun 2 akan confirm berhilang. Okay? So, kita kena berani menghadapi cabaran. Apa cara sekalipun kena buat. Sebab apa? Sebab kita ada impian yang besar yang ingin kita capai, yang tak mungkin kita capai kat luar. Dengan cara bekerja makan gaji kat luar, kita tak akan dapat freedom. Kita tak akan mencapai impian yang besar. Unless, kecuali you tak ada impian yang besar. Itu saya tak boleh nak bantu. That's why MWay is for untuk orang-orang yang berimpian besar sahaja. Kalau impian kecil-kecil, belajar guna produk dulu. Okay. So, Pak kata pepatah ni, if you want something you have never had, then you have got to do something you have never done. Maksudnya, kalau kita nak sesuatu yang kita tak pernah capai, kita mestilah melakukan sesuatu yang kita tak pernah buat sebelum ni. Sebab apa? Contohnya, kalau kita nak, dalam bisnes, kalau kita nak capai 3%, kita boleh belajar dengan orang capai 3%. Nak jadi diamond, kena belajar pada orang yang dah capai diamond. Kenapa? Sebab mereka dah melalui seluk-beluk liku-liku perjalanan nak capai ke situ. So, kalau kita nak capai diamond, you belajar dengan platinum, you tak akan capai diamond sampai bila-bila. Ini saya letak sini kan. You tengok ni, pin semua ni. Kenapa berdua semua ni? Sebab satu yang sebelah kanan itu adalah founders. Okay. Platinum, founders platinum. Ruby, founders ruby. Apa beza dia? Sebabnya, perbezaannya ialah yang di kiri kurang rajin, tak betul-betul nak berubah, tapi sebelah kanan ni berubah sepenuhnya.
Sebab apa? Bila founders, dia consistently 21% every single month. Dia tak miss group dia. So, yang dalam ni, anda tengok kat sini, okay, yang paling bawah kiri ini adalah platinum. So, kalau pin sekarang belum capai platinum, maksudnya perjalanan masih jauh. Dan setiap perjalanan, setiap pin ini bukan setakat pin tukar nama, tukar itu aja, bukan naik pangkat itu aja. Dia juga akan reflect kita punya kejayaan, akan reflect kita punya pencapaian. Lagi tinggi pin ni maksudnya lagi besar kumpulan anda. So oleh itu kita kena berani berubah, sebab kalau kena belajar. Sebab apa? Sebab untuk jadi seorang pemimpin kita mestilah menunjukkan contoh tauladan yang betul supaya menjadi ikutan kepada ahli-ahli kumpulan kita. Okay, so itu sahaja perkongsian saya pada petang ini dengan Dare to Change. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Okay, dan terima kasih.